InsyaAllah pada hari ini saya akan membawa satu tazkirah yang bertajuk 4 perkara yang membawa kaum wanita masuk ke syurga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata iza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannah min ayyi abwabil jannah sya'at. Rawah Imam Ahmad. Yang bermaksud, seorang perempuan jika dia solat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga maruah dia dan dia taat kepada suami dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu-pintu syurga yang dia kehendaki. Jadi kesimpulan daripada hadis ni ialah wanita solehah akan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu-pintu yang dia pilih, pintu-pintu yang dia nak dengan 4 kaedah. Kaedah pertama ialah dia menjaga solat 5 waktu. Kemudian dia menjaga puasa Ramadan dia dan dia menggantikan semula puasa-puasa dia yang kemana dia tinggal semasa usul syar'i. Yang ketiga, dia menjaga maruah, menjaga aurat dia sebagai seorang perempuan dengan baik. Beraurat ni satulah, kadang orang perempuan ni dia gagal dari segi memakai stokit. Kaki ni aurat kan. Yang keempat, mentaati suami adalah kaedah yang disyaratkan Allah untuk dia melepasi untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Dan yang keempat ni kadang-kadang yang ramai kaum wanita, kadang bukan di luar sana yang bercakap sendiri ni pun sentiasa diuji kan. Allah Ta'ala letakkan taat kepada suami adalah satu kaedah yang keempat untuk meluluskan kita masuk ke dalam syurga. Tapi bila timbul kadang-kadang ibu-ibu bertanya, macam mana kita nak hormat suami, sedangkan kadang-kadang kita lihat suami kita ni solat tak cukup, lepas tu kadang-kadang dia ni pun dia punya pemalas ni ustazah, daripada muda sampai ketua malasnya ni kan. Kat sini saya nak sebutlah kita buka kita punya minda. Sebenarnya nak taat pada suami ni sebenarnya tanpa syarat, sebab Allah berikan kita ini rezeki, letakkan keadaan kita pada hari ini tanpa syarat. Jadi maknanya Allah bagi kita rezeki walaupun banyak maksiat kita yang Allah tutup aib kita, Allah beri rezeki itu tanpa syarat. Jadi kenapa kita nak taat, kita nak hormat pada suami, di mana Allah yang suruh kita taat, kita hormat pada suami itu dengan bersyarat. Jadi kita kena betulkan mindset kita ni. Orang perempuan ni bila dia marah, 1 jam ceramah dia pun dia tak rasa. Kan, dia marah, dia akan bawa marah dia tu, dia punya pendam perasaan dia tu, dia pada pagi sampai ke malam. Tapi sebenarnya bila kita tanya, ada tak ujian besar yang lain Allah beri pada suami ni? Tak ada. Sebenarnya ujian Allah beri tu kecil je. Bila kita nilai balik, sebenarnya rahmat rezeki yang Allah berikan kepada kita ni lebih besar daripada ujian yang kecil tu. Tapi kita boleh bawa kita punya sakit hati ni berhari-hari kan, marah sakit hati kat suami. Kita buat satu perumpamaan. Kalau kita pegang satu cawan air ni, kita pegang sekejap, ringan kan. Kalau kita pegang 1 jam, cawan tu kita rasa macam dah penat. Cuba kalau kita pegang cawan ni daripada pagi sampai ke malam, nak jaga air dalam cawan tu, weh, lenguh ni satu badan ni. Itulah sebenarnya kan nak kita nak apa, bandingkan bahawa ujian yang Allah beri ni sama je saiz dia dengan cawan tu tadi, dengan umpamaan saya bagi cawan tu kan. Bila kita simpan lama, kita jadi sakit. Cuba bila kita dapat ujian tu, kita letak, jangan pegang. Kita dapat ujian ni yang kecil, kita letak, jangan pegang. Macam cawan tadi, pada kita minum, kita letaklah, jangan pegang sampai ke malam, dia jadi lenguh satu badan kan. Begitu juga dengan ujian tadi. Kalau kita bawa ujian tu berhari-hari, dia akan jadi ujian tu akan membelenggu diri kita kan. Tanda Allah sayang kita ni, Allah tak akan biarkan satu hari berlalu tanpa diberi pahala sabar pada kita. Sabar ni ibu-ibu, dia tak datang bergolek. Sabar ni dia datang melalui makhluk sekeliling kita. Allah ni tahu kita tak boleh diuji dengan suami ni kan. Jadi dia akan sabar melalui makhluk sekeliling kita. Contoh anak-anak diuji sentiasa dengan suami. Jadi kita ni memang susah lah kan. Jadi bila setiap hari ni Allah berikan ujian, bertambahlah kesabaran kita. Kita makin sabar sehinggalah Allah copkan kita ni sebagai orang yang sabar. Sebab dalam syurga nanti kebanyakannya, golongan-golongannya adalah orang-orang yang sabar kan. Para nabi, para siddiqin, para anbiya semua adalah kalangan sabar. Jadi kalau kita nak masuk dalam syurga Allah, kaedah yang keempat ni atak pada suami. Sebab apa kat sini? Allah nak uji kesabaran kita. Jadi kita sabar je lah. Nanti saya kongsikan 2 tips macam mana kita nak jadi tenang, redha dengan masalah-masalah yang kecil dalam rumah tangga kita ni, insya-Allah. Jadi bila kita diuji, yang pertama kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ada ujian, ucap je inna lillah. Percaya atau tak, buat sahaja. Yang kedua, amalkan surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah
إن الله بصير بالعباد. Apabila ada ujian di dalam rumah, kita baca banyak-banyak. Jangan kita tentukan kuantiti dia, tapi kita baca sebanyak mana supaya sampai hati kita menjadi tenang. Sebab orang tak akan faham masalah kita. Masalah apa dalam rumah tangga kita ni orang tak akan faham. Jika kita lihat, bukan suami yang uji kita sebenarnya, bukan anak-anak yang uji kita ni, tapi Allah yang uji kita melalui perantaraan suami. Jadi hadis kursi ada berbunyi, apabila hamba-Ku diuji, Aku akan mengutuskan bersama ujian itu malaikat. Jika seorang hamba tu terima ujian tu dengan sabar, dia berhak mendapat redha-Ku iaitu syurga. Tapi jika hamba-Ku menerima ujian dengan marah, dia juga berhak mendapat kemarahan-Ku. Jadi akhir kata, ujian apa pun, masalah apa pun, selagi Allah ada, pasti dapat diatasi.